الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى شرف النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولمشائخنا ولمعلمينا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسياصر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang berusaha ayahanda pengurusi barisan ahli jawatan kuasa, Sabul Fadilah Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sama-sama kita rafa'kan, memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah bagi kita ruang masa menunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala sebentar tadi, dan kita mengisi ruang yang ada ini. Mudah-mudahan pengisian ini baik untuk rohani kita dalam masa yang ada. Mudah-mudahan pengisian rohani yang kita isi ini Allah berkati umur kita, Allah berkati kehidupan kita, Allah berkati segala-galanya yang diberi kepada kita. Sebagaimana kita doa dalam doa kunut, biasa kita baca wa barik lana fima a'tait, minta Allah berkat apa yang diberi, kan, dari sudut umur, harta, keluarga, kehidupan, semua tu kita kena minta keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita ni hidup dengan baik, dan pengakhiran hidup kita juga pengakhiran yang baik, sebagaimana kehidupan kebaikan yang kita buat di hari yang terakhir kita hidup dengan dalam kebaikan dan dibangkitkan di hadapan Allah dengan penuh dengan kebaikan, sebagaimana doa yang biasa kita baca dan biasa kita aminkan. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, sudahilah pengakhiran hidup kami ini dengan husnul khatimah, dengan kebaikan akhir hidup kita.
Dan jangan silap berdoa. Allahumma khtim lana bisu'il khatimah. Dan jadi masalah. Dan doa kebaikan. Husnul khatimah, minta berlindung daripada Allah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tuan, saya nak mengajak tuan, teman yang lalu saya berkongsi baca hadis berkaitan dengan kita nak dapat syafaat orang yang beriman, mesti bersahabat dengan orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang yang beriman pada hari kiamat. Insya-Allah malam ini tuan-tuan saya nak berkongsi baca hadis, sambungan hadis berkaitan dengan perkara apa yang kita nak di akhir umur kita, tuan-tuan. Di akhir umur kita dah ada segala-galanya, tuan-tuan. Sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tak akan cabut nyawa seseorang hamba Allah ini melainkan Allah dah bagi apa yang ditakdirkan untuk hidupnya. Dah ada rezeki, dah ada keluarga, dah ada segala-galanya, dah ada kenderaan, dah ada rumah, semua ada dalam pemilikannya. Akhirnya sampai satu masa untuk dia meninggalkan alam ini. Dan inilah yang disebutkan untuk kita sama-sama ambil ingat. Kita dah bersahabat dengan orang baik-baik. Tapi malam ini tuan-tuan kita kena fikir satu perkara, iaitu hari terakhir kita atas dunia ini, iaitu berkaitan dengan mati. Sebagaimana disebutkan ada orang yang mati dan ada orang mati sedang, tuan-tuan, disebutkan sebagaimana banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni perakhiran hidup kita ni macam mana? Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita minta sebagai doa yang biasa kita baca, doa yang kita aminkan. Dengan saya sebut pada awal tadi, minta perakhiran yang baik. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Sahal radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya dengan sabdanya, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada penutupnya, penutup kehidupan itu, tuan. Jadi kita harap kita hidup dengan Islam, mati pun dengan Islam. Itulah kita harap dibuka hidayah Islam untuk kita sampai ke akhir, dicabut nyawa kita itu. Kerana apa, tuan? Orang yang diberi kehidupan ini, dia kena fikir satu saat bila mana nak dicabut nyawanya, bagaimana keadaannya, bagaimana menghadapi susah payah dengan kehidupan saat-saat akhir kehidupan ini. Sebagaimana Allah rakamkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, ayat yang biasa kita dengar pada hari Jumaat dibacakan dalam sembahyang. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri itu tetap ia akan menemui kamu. Mati ni, makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Tak boleh nak lari dah, semua akan melaluinya, tuan-tuan. Sama ada cepat atau terlambat je, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang ghaib dan segala yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepada kamu apa yang kamu telah lakukan. Lalu ia memberitahu kepada kamu apa yang kamu lakukan. Maksudnya, apa sepanjang kita hidup, apa yang kita buat, semuanya akan dimaklumkan, akan diberitahu. Sama ada catatan amal itu banyak sebelah kanan ataupun banyak sebelah kiri. Wal'ayazubillah. Kita minta nas'alukal afwa wal afiyah. Kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Allah juga lah tempat kita minta tolong. Dan tuan yang dikasihi dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian ini disebut, tuan-tuan, perkara yang sangat berat. Hingga disebutkan ada orang mati membaca Al-Quran, ada orang mati ketika mana sedang sembahyang, ketika sujud contohnya. Ramai sahabat-sahabat saya, ramai baru-baru ni pun ada
mati ketika sujud, insya-Allah. Mati dalam keadaan apa? Allah bagi kerehatan untuk dirinya, selesai sembahyang di akhir sujud yang terakhir, insya-Allah. Dan kita semua benda yang kita kena minta apa, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, meletakkan dua perkara dalam hidup ini, itu takut dan harap. Takut akan Allah Subhanahu wa taala, agar takut Allah tak ampun dosa-dosa kita, dan harap kepada Allah terima amalan kita, Allah terima taubat kita, Allah ampun segala kesalahan yang kita lakukan atas dunia ini sebelum Allah cabut nyawa kita. Sebagaimana disebut tuan-tuan oleh para ulama, ada orang juga mati ketika mana tidur. Dan ini semua perkara yang menjadi realiti, mati dengan tiba-tiba. Yang disebutkan mati dengan tiba-tiba ini disebutkan juga sebagai satu kerehatan bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, kita ni malam ini tuan-tuan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut kematian itu merupakan satu kiamat kecil bagi setiap orang Islam, orang yang beriman. Dan kita kena membuat persiapan untuk menghadapi saat dan apa peristiwa itu, kematian kita yang boleh jadi ketika mana kita tidur dan sebagainya. Dan tuan-tuan, diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh para ulama, tidur ni merupakan sebagai wafat, sebagai satu kematian kecil, atau disebut sebagai wafat sughra, kematian kecil bagi setiap manusia. Tuan-tuan, kita balik tidur ni, itulah saat mati kita, mati yang sementara. Kalau Allah bagi nyawa, alhamdulillah, panjang umur, boleh buat kebaikan. Tapi kalau Allah cabut nyawa malam ini, inilah saat terakhir kita atas dunia. Tuan-tuan, kita nak tidur pun kita berdoa, Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Atau orang berdoa, Bismikallahumma ahya wa amut. Tapi ikut apa catatan hadis yang sahih, amutu wa ahya, mati dulu baru hidup. Kenapa? Kita lepas ni kita pejam mata tu fikir mati. Sama ada mati sementara atau mati terus, tuan-tuan. Wa ahya maksudnya bila mana Allah panjang umur kita, esok hidup kembali, tuan-tuan. Dan disebutkan juga kita kena berdoa, antaranya yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini ada dalam Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wa ahadukum ila firashih falyanfut firashahu bidakhilati izarih fa innahu la yadri ma khalafahu alaih." Kata Nabi, bila mana seseorang daripada kamu nak menghampiri tempat tidur, maka kata Nabi, hendaklah kamu mengibaskan. Kita istilah pengibas ni maksudnya kena apa, angkat kain, khibah. Orang kata kibas. Kibas maksudnya angkat habuk-habuk benda yang ada dalam selimut tu kena dikeluarkan. Nanti ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, dengan ujung sarung, pegang daripada hujung kain dengan ujung kain, kibas. Apa semua kita di sunnah Nabi. Karena kamu tidak tahu apa yang ada pada tempat yang kamu nak tidur tu. Thumma yaqul, kemudian kata Nabi, kamu hendaklah berdoa, Bismika, dengan namamu ya Allah Rabbi, Bismika Rabbi, dengan namamu wahai Allah Tuhanku, wada'tu jambi, aku letakkan rusuk aku letakkan badan aku baringkan badan aku di tempat aku nak tidur ini. In amsakta nafsi farhamha. Kata masuk doa ini, apabila engkau menahan ruhku, maksudnya malam ini ditakdirkan kalau aku mati, farhamha, maka rahmati roh aku ini. Doa ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in arsalta fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Kalaulah esok ditakdirkan aku masih hidup, kata dalam doa Nabi ini, hendaklah engkau memelihara aku sebagaimana engkau telah memelihara hamba-hambamu yang saleh. Dan ni doa yang kita boleh cari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan doa yang
yang seharusnya kita baca, kita ambil beramal dengan doa ini. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bi fa'arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Dan ini doa yang selain doa bismika Allahumma amutu wa ahya itu, ini doa yang kita dianjurkan untuk amalkan. Karena apa? Di akhir umur dunia ini manusia akan mati dalam keadaan tiba-tiba tanpa disedar. Hari ini cakap elok, apa, tiba-tiba lepas isyak sakit, tuan-tuan. Macam pak mentua saya, sembahyang isyak, sebelum isyak boleh lepas maghrib, duduk kat luar masjid, kebetulan tak ada kuliah malam tu, dia sembang-sembang dengan kawan dekat beranda masjid. Dia sembang elok, kawan dia sembang elok, tak ada apa-apa. Sembahyang isyak elok, balik rumah duduk kejap, masuk bilik air, nak berwuduk, nak tidur, tiba-tiba jatuh lagi, kena stroke, tuan-tuan. Orang tak sangka, dia sembang elok, sembang malam tu, dia jadi benda yang tak sangka nak berlaku, tuan-tuan. Stroke, mula stroke apa sebelah kanan, lepas tu stroke sebelah kiri. Ini duduk aku panca, masih tak lega, tangan tak boleh genggam lagi dua belah tangan, tuan-tuan. Nak begitu kita tak tahu saat kita macam mana, apa nak jadi lepas ni tak tahu, sebab kita bukan dalam ilmu kita, tuan-tuan. Kita nak mati ni bukan ilmu kita, sehingga kan tuan-tuan nak bagi tahu kita ni lemah ilmu kita ni, tuan-tuan. Kita nak nampak pokok hujan, gelap gemat pokok hujan, tiba belum tentu hujan nak turun kat sini, tuan-tuan. Macam petang tadi nampak hujan macam pokok hujan, tapi hujan tak turun di situ. Allah bawa hujan turun tempat lain, tuan-tuan. Kita boleh ramal kaji cuaca, tapi ramalan tu betul-betul tepat, tuan-tuan. Kerana bab wa yunazzilul ghaith ni, turunnya hujan ni bukan kerja kita, kerja Tuhan, tuan-tuan. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah ni maha mengetahui apa yang ada dalam rahim. Seorang perempuan yang mengandung, kalau doktor hari ni dia boleh scan, boleh tahu, dia kata doktor boleh tahulah ni anak baby lelaki ke baby perempuan. Belum tentu. Saya pernah banyak kali, tuan-tuan, banyak kali kawan saya bersama, doktor kata apa scan nampak seorang aja. Dekat anak bersalin lagi 10 hari, scan kali kedua betul ada 2 orang dalam perut, tuan-tuan. Benda ni benda yang tak boleh nak jangka, tuan-tuan. Ilmu ni, walaupun kita ilmu doktor kata saya pakar dalam perbidanan ni, saya pakar, doktor pakar macam mana pun tak boleh nak lawan Tuhan, sebab Allah lagi maha pakar dengan segala-galanya, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kematian, tuan-tuan. Kita tak boleh nak jangka apa yang akan berlaku, tuan-tuan. Disebutkan oleh para ulama, bila mana kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas daripada ini, ingatlah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan antara tanda-tanda sebagaimana hadis yang masyhur yang biasa tuan-tuan dengar, yang biasa saya sebut di sini. Antaranya disebut tanda-tanda dekatnya kiamat ni, kata Nabi, maniqtira bis-sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu adalah wa ayyadhhara mautul fuj'ah, munculnya kematian dengan tiba-tiba, tuan-tuan. Ni kita tak, yang benda yang kita sangat tak boleh nak jangka, tapi diberi tandanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Ni perkara besar untuk kita ambil ingat. Dan disebutkan mati wujud ini sebenarnya, saya jumpa dalam beberapa hadis Nabi, disebutkan sebagai satu kerahatan bagi orang beriman, tuan-tuan. Orang beriman, salah satu Allah nak bagi rahmat dan kerahatan untuk dirinya mati dengan tiba-tiba. Senang mati orang kata, tapi hakikatnya susah mati tu. Tapi sebab apa dia senang mati? Kalau mungkin saat dia nak mati itu, segala dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Umar, apabila seorang mukmin masih menanggung sedikit dari dosa-dosa yang tidak dihapuskan oleh amalan baiknya, Allah akan menjadikannya menderita susah sukar sakaratul maut, supaya ia dengan penderitaan itu dapat mencapai tingkatan martabatnya dalam syurga. Susah nak mati, tuan-tuan. Salah satu disebutkan sangkaan baik kepada Allah, Allah nak ampun dosa orang tu, tuan-tuan. Dan disebutkan, dan adapun orang kafir pula, apabila ia melakukan satu perkara yang baik di dunia, maka Tuhan memudahkan dia menghadapi sakaratul maut, supaya dengan itu dia dapat
menerima balasan kebaikan itu di dunia. Kemudian ia akan terus ke neraka pada hari kiamat kalau orang kafir. Tapi disebutkan oleh Sayyidina Umar, orang Islam, orang yang beriman, dia susah nak hadapi sakaratul maut kerana Allah nak bagi dia terampun dosa-dosanya. Dan bila mana orang itu mati dengan mudah, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kematian mengejut ini. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, kematian mengejut ini, mautul fujuah ini, rahatun lil mu'min, satu kesenangan bagi orang yang beriman, satu kerehatan orang yang beriman. Wa akhdatu asfil lil fajir, dan satu penyesalan bagi orang-orang yang derhaka. Tuan-tuan, jadi kita ni jadilah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan mati kita itu mati dalam kelihatan, mati dalam perkara, dalam kebaikan. Sebagaimana doa yang biasa kita baca, doa yang biasa kita dengar dan biasa kita baca selepas sembahyang, tuan-tuan. Doa apa, tuan-tuan? Disebutkan kita minta kepada Allah, doa ni doa masyhur yang biasa kita baca. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah bagi agamaku yang menjadi bagiku agamaku yang menjadi binting pelindung urusan aku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupan aku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah bagi kehidupanku ini sebagai tambahan untuk melakukan kebaikan. Allah bagi umur hari ini, minta Allah bagi tambah amal kita. Ni doa yang kita akan minta. Dan kalau Allah takdirkan kita mati, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan kalau Allah ditakdirkan mati, Allah jadikan kematian ini datang kepada kita, kita minta kepada Allah rahatan li, minta kematian itu sebagai satu tempat untuk kita beristirahat. Tuan-tuan, daripada perkara-perkara orang, perkara-perkara yang jahat. Bila dah mati, tak ada lagi nak buat jahat, dan tak ada lagi nak melakukan kejahatan, dan kita terselamat daripada melakukan kejahatan. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bila mana kita berada di hujung-hujung ni, hujung-hujung usia dunia, dan kita tak boleh nak jangka apa yang akan berlaku. Umur kita ni berasa terlalu singkat, tuan-tuan, singkat. Kita hidup ni, tuan-tuan, berasa macam mana? 60 tahun berasa lama tak lama. Tuan-tuan yang ada di hadapan saya umur 60 tahun. Saya dah 60 tahun dah hidup, berasa lama dah hidup. Tapi saya jumpa beberapa orang lah, di atas 60 tahun ni tersingkat sangat. Saya kerja, tuan-tuan, kerja di masjid ni 22 tahun, hampir 22 tahun. Minggu depan dah duduk masjid dah. Orang tukar saya duduk masjid dah, duduk di jabat. Dah 22 tahun kejap ya. Mula dengan Masjid Putra Jaya 6 tahun. Lepas tu Masjid Khadijah 2 tahun lebih. Lepas tu pergi polis 8 bulan. Balik ke Jawi, Masjid Ar-Rahman dalam 2 tahun lebih. Masjid Jamik 2 tahun lebih. Masjid Musinin 2 tahun lebih. Masjid Talha Bukit Jalil 2 tahun lebih. Masjid Mahmudiah Putrajaya hampir 6 bulan, hampir 3 bulan 4 bulan gitu. Lepas tu balik Muslimin. Lepas tu pergi masjid yang sekedar raya petugas, Masjid Abdullah bin Zubair. Dah hitung-hitung perkhidmatan saya daripada tahun 2000 sampai 2022 ni hampir 22 tahun. Bulan 6 ni tercukup 22 tahun, genap 22 tahun. Tapi bahasa sekejap je. Tengok Allah dah bahasa. Tengok buku perkhidmatan, buku perkhidmatan, baru ni cek buku perkhidmatan Allah, banyaknya apa berkhidmat walaupun dalam usia yang singkat begini, tuan-tuan. Nak beritahu, kalau dah catatan kita ni ditulis, catatan perkhidmatan kita ditulis daripada awal tahun 2000 sampai hari ni, boleh tengok buku tu sampai berlapis-lapis buku. Tak tahu muhasabah pada hari akhirat berapa banyak catatan yang ditulis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada umur balik sampai umur 40 lebih ni, tak tahu banyak mana yang telah ditulis. Minta banyak kebaikan yang ditulis oleh malaikat yang mencatat. Dan disebutkan juga, tuan-tuan, ni antara ibrah yang saya berkongsi untuk diri saya.
Dan untuk tuan-tuan sekalian, disebutkan sebagaimana kata Imam Khatib Al-Baghdadi, bila mana kita berada di hujung-hujung, tuan-tuan, macam saya lah, untuk diri saya umur dah mencecah 40 tahun, 42 tahun. Dan disebut bahasa mula bekerja umur 20 tahun. Habis keluar universiti tu saja 20 tahun, ni 42 tahun, 20 tahun. Disebutkan, tuan-tuan, umur kita semakin singkat. Orang yang berada di umur 40 ni kena banyak berdoa. Banyak berdoa. Sebab saya kawan saya yang mengaji satu sekolah, yang mengaji satu college, yang mengaji satu universiti, boleh katakan dekat 60% dah mati. Dekat 60%. Yang saya kenal yang ada dalam grup WhatsApp saya, boleh katakan selang 3-4 hari ada masuk wad, meninggal dan sebagainya. Dan saya tak tahu umur, tak tahu panjang ke tidak. Dan minta beringat semua, tuan-tuan. Kenapa disebut oleh Imam Khatib Al-Baghdadi? Kerana umur kita ni, semakin kita ingat, semakin kita diberi umur, ada satu lagi yang sedang mengikut kita. Kita beri satu kehidupan, satu kematian sedang mengikuti kita. Tuan-tuan, disebut oleh Imam Khatib Al-Baghdadi. Dan dikatakan, bila mana kamu diberi satu hari hidup hari ini satu hari, kemudian jadi seminggu, kemudian jadi sebulan, kemudian jadi setahun, tuan-tuan, jangan lupa, setiap hari, setiap saat kehidupan ini diikuti oleh satu kematian, tuan-tuan. Sebagaimana kata Imam Khatib Al-Baghdadi, "Igtanim fil farari fatla ruku'i." Peliharalah keutamaan rukukmu, keutamaan sembahyangmu, jika waktu yang Allah beri tentang waktu lapang sembahyang. Tuan-tuan, takut satu hari Allah bagi sibuk, nak sembahyang pun susah, tuan-tuan. Antara benda disebut oleh para ulama, bila mana Allah bagi kita umur yang panjang, yang pertama kita muhasabah sembahyang kita ni, tuan-tuan, sama ada sempurna atau sebaliknya. Sebagaimana kata Imam Khatib Al-Baghdadi, "Fa'asa ayyakuna mautuka baghtah." Boleh jadi disebabkan kamu akan datang kepada kamu kematian yang datang secara tiba-tiba. "Kam sahihun ra'aitu min ghairi suqmin." Berapa ramai orang yang sihat dan tidak sakit, tuan-tuan. Saya jumpa ada juga kawan-kawan saya yang tak sakit, tuan-tuan. Saya ni antara yang jarang sakit. Kalau sakit teruk, tuan-tuan. Kadang-kadang 2 tahun sekali baru sakit, tuan-tuan. Nak pening kepala jarang. Kadang-kadang berangin gitu je kadang, tuan. Yang 2 tahun, kalau kena penyakit, kalau kena demam, kadang-kadang 8 hari sekali demam, tuan-tuan. Allah uji macam tu. Tuan-tuan, disebut kam sahihun ra'aitu min ghairi suqmin. Berapa ramai orang yang sihat dan tidak sakit. Zahabat nafsuhu sahihatu faltah. Dirinya boleh pergi dalam keadaan dia sihat secara tiba-tiba. Tuan-tuan, nak beritahu tuan-tuan, kita sakit pun mati, sihat pun mati, miskin pun mati, kaya pun mati, kanak-kanak pun mati, pemimpin pun mati, rakyat pun mati. Jadi semua kita akan mati. Jadi tak perlu nak menyombong diri dengan sesama kita, kerana kita semua akan melalui saat itu. Tuan-tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, tuan, antara seorang sahabat Nabi yang bermulia, Sayyidina Umar kata, bila mana Allah bagi kita satu hari umur, kita kena beringat apa? Umur itu kita, umur yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu, kata sebagaimana kata Imam Khatib Al-Baghdadi, satu hari umur itu ada satu kematian yang menghampiri. Dan ambillah berberita kematian itu sebagai satu peringatan untuk kita semua, tuan-tuan. Hari ini kita dengar orang mati. Tuan, saya bila mana baca hadis ini, berapa kali lah, berapa tempat saya baca hadis ini, berapa orang dah sahabat-sahabat yang meninggal dunia. Yang saya kongsikan, tuan-tuan, sahabat saya yang mengaji di Pondok Ampang di Meri, mati dalam keadaan sujud. Ada berapa orang sahabat saya yang saya tahu, orang yang rajin diet, tuan-tuan. Kalau kita makan dengan dia, kita segan nak makan dengan dia, tuan-tuan. Dia belanja kita makan, jumpa belanja kita makan, tapi dia tak makan pun, minum air TO je. Dia kata, "Ustaz Zamri, makan kambing." Makanlah. Dia belanja kita makan, tapi dia kata, "Saya jaga badan." Dia kata, tuan-tuan, jaga badan. Saya ingat lagi bapa sahabat saya, kita jaga makan, bukan jaga makan sungguh-sungguh, makan tak pantang, tuan. Apa yang dihidang kita makan, tuan. Sahabat saya, berapa orang sahabat
makan ni sangat jaga sungguh, kan? Tapi pergi dulu pada saya, kan? Bagaimana kata Datuk Bat, kita ni tak makan nasi bergemuk, makan nasi bergemuk, kan? Jadi nak macam mana? Orang hidang nasi, kita makan nasi. Orang hidang kambing, kita makan kambing, kan? Jadi mintalah, yang penting kita diberi kesihatan yang baik, tuan-tuan. Disebutkan juga, tuan-tuan, apa kata Sayyidina Umar, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah dengan kematian itu sebagai peringatan. Bila dengar orang mati sekeliling kita, jiran kita mati, sahabat baik kita mati, orang yang kita kenal mati, orang yang kita tak kenal tapi kita selalu jumpa dia. Tuan-tuan, saya mengajar di beberapa tempat, tuan-tuan, hampir sebulan ni penuh. Jadi saya beberapa tempat saya pergi, majoriti orang yang saya jumpa yang pernah ikut kuliah saya ni, dia katakan zaman pandemik Covid ni, di sini ya saya tak dengar orang mati lagi. Di tempat yang saya pergi tu banyak orang mati, tuan-tuan. Dia pun tanya, mana tu haji yang selalu ada kat tiang tu? Dah meninggal dah 4 bulan lepas Covid, satu keluarga mati, tuan-tuan. Dia ada orang-orang yang saya kenal, bila mana baca hadis ni, orang yang dia mati tengok, kita rasa macam susah, macam senang bagi dia. Sebab apa? Mati penyakit. Hari ni disahkan Covid, ambulans mari ambil, pukul 10 pagi esok meninggal dunia. Beberapa orang yang saya dengar lah, yang saya dapat makluman begitu. Jadi kita kena ambil pengajaran, kerana kehidupan ini diri dan bersama dengan kehidupan ini adalah satu detik kematian. Dan sebagaimana kata Imam Syafi'i dalam syairnya yang masyhur, disebutkan, wa man nazalat bisahatihi manaya, siapapun yang hidupnya yang diberi kehidupan, yang mengikutinya ialah kematian. Ini kata Imam Syafi'i, setiap manusia yang hidup di belakangnya ada kematian, yang mengikutinya, yang mengiringinya. Fala ardun taqihi wala sama'un, maka tidak ada bumi maupun langit yang mampu melindungi orang itu. Dan tak boleh nak pergi mana? Nak pergi naik kapal terbang kerana lari dari kematian, tak boleh. Nak masuk dalam tanah, korek lubang sembunyi dalam tanah pun tak boleh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, tak ada siapa pun yang boleh melindungi kematian, melindungi kamu daripada kematian, sama ada langit atau bumi. Wa ardullahi wasi'atun, bumi Allah ni teramat luas, kata Imam Syafi'i. Walakin idza nadala al-qada'u taqa al-fada'u, tapi apabila kamu dimasukkan dalam liang kubur, maka ruang itu jadi, yang luas itu jadi sempit. Sebagaimana kata Piramli dalam drama dia, dan bila mana mati, tempat akhir kita ruang yang sempit 6x3, kan? Besar mana? 6 kaki. Betul dia lah orang kaki. Lebih kurang itulah, kan? Jadi sempit. Kita ada rumah besar macam mana pun, semuanya akan pergi, akan melalui satu tempat yang sangat sempit, kata Imam Syafi'i. Dari ayyamah taqdiru kullahin, jangan biarkanlah hari-hari kamu tu berlalu, dia kata Imam Syafi'i. Fama yughni 'anil mauti dawa, kerana mati ini tak dapat dicegah dengan ubat. Mati ini tak ada ubat. Nak buat macam mana pun tak ada ubat, tuan-tuan. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, ada 2 penyakit yang tak ada ubat. Satu penyakit mati itu penyakit, tuan-tuan, kita akan lalui. Yang kedua penyakit tua pun tak ada ubat, tuan-tuan. Nak buat macam mana pun, bedah lah, macam apa pembedahan kosmetik ke dan sebagainya, nak cekangkan muka ke, tapi sampai tua tak boleh nak buat apa, dan semua kita akan lalui. Dan saya pesan kepada junior saya, kalau kita nak kerja pun, kita ada ijazah ke, kita ada master ke, jumpa orang yang kerja lama, hormat orang kerja lama tu, jangan cakap lebih kurang kerana kita ada degree. Kenapa? Satu hari kita akan tua macam dia, tuan-tuan. Jadi macam saya cakap dengan tuan-tuan, saya hormatkan tuan-tuan, saya sangka baikkan tuan-tuan yang selalu datang ke rumah Allah ini. Tuan-tuan lebih baik daripada saya kerana diberi satu umur yang panjang, mungkin diberi banyak amal yang tuan-tuan lakukan untuk hari tua, hari mati, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, bila mana kita berada di ni dah umur tua ni, tuan-tuan, kita biasa umur sambut hari lahir, tapi ulama kata sepatutnya kita sambut hari tua, tuan-tuan. Kita kena buat tukar lah, kalau kita nak cepat apa, orang yang beriman ni kita kena sambut selamat hari tua, bukan selamat hari lahir, tuan-tuan. Selamat hari tua. Banyaklah saya jumpa
Buku saya lah sebut, sepatutnya istilah tu salah. Istilah selamat hari lahir itu salah. Kerana istilah yang tepat ialah selamat hari tua. Kerana satu diberi satu umur, itu tanda ketuaan kamu. Dan esok kita hidup satu hari lagi, itu hari tua kamu yang berikutnya. Satu hari, seminggu lagi, itu hari tua kamu yang berikutnya. Tak ada lagi masa boleh kembali kepada muda. Kita tak boleh nak patah balik duduk tahun 2000, tak boleh lah. Sebab apa, kita dah berada tahun 2022. Tak orang nak patah balik pada umur yang sebelum, tak boleh lah. Sebagaimana kata Nabi SAW, hadis daripada Usamah bin Suraikh, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Kuntu 'inda Nabi SAW," kata Usamah, aku bersama dengan Nabi SAW. "Waja'atil Arab," datang Arab Badui ini kepada Nabi. Faqala, dia kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana natadawi, kalau aku sakit boleh tak berubat?" Tuan-tuan, ni dalil kepada kita, kalau kita sakit jangan lupa berubat. Biarpun apa penyakit yang kita hadapi, jangan orang kata tak apalah, sakit dah, tak apa, malah jumpa doktor dah. Enggak, ni Nabi sebut, orang Arab jumpa Nabi, kalau kami sakit boleh berubat tak wahai Rasulullah? Kata faqal, kata Nabi, na'am, kena berubat. Ya ibadallah, wahai hamba Allah, tadawaw, berubatlah. Fa inna Allah azza wa jalla, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaan. Sesungguhnya bila Allah bagi satu penyakit, Allah akan turun bersamanya dengan satu ubat. Tuan-tuan, ni yang disebut apa? Kita kena cucuk vaksin dan sebagainya. Ni ubat. Entah, kita tak tahu apa yang dibuat. Kalau orang kata yang itulah, kata yang inilah, konspirasi dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi kita tak tahu benda. Kita hanya dengar cakap orang. Doktor kata cucuk lah. Nak jadi macam mana, jadilah. Macam mana? Tuan-tuan, kita hidup dalam dunia macam tu. Sebab apa kata Nabi? Allah tak turunkan satu penyakit, Allah bagi satu ubat, dia bersama dengan penyakit itu. Ghaira da'in wahidin, kecuali satu penyakit yang terubat. Penyakit apa, tuan-tuan? Qalu, para sahabat tanya kepada Nabi, huwa, apakah penyakit yang terubat itu? Qal al-haramu, penyakit tua terubat. Tuan-tuan, jadi selamat hari tua, tuan-tuan. Bertambah umur kita, itu maksudnya hari tua kita dan hari yang dekat kita dengan saat mati kita, tuan-tuan. Jadi ambil persiapan, buatlah persiapan sebanyak mungkin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersiap sedia untuk mati, bersiap sedia untuk menghadapi saat mati kita, tuan-tuan. Dan insya-Allah pertemuan akan datang, saya akan berkongsi baca, tuan-tuan, hadis yang sangat panjang yang saya tak sempat berkongsi malam ini. Hadis berkaitan bagaimana ketika mana nak dicabut nyawa kita, tuan-tuan. Jadi perkara ni sambungan hadis ini. Saya akan berkongsi baca dengan tuan-tuan untuk persiapan kita semua, sebagai ibarah kita semua orang yang diberi kehidupan ini, untuk tahu bagaimana nak dicabut nyawa, tuan-tuan. Kerana kita, jasad kita, tuan-tuan, kalau kita 60 tahun, bagaimana orang yang hidup 60 tahun, nyawa roh tu ada dalam tubuh dia nak keluar macam mana? Susah, tuan-tuan. Susah. Macam mana orang yang disebutkan orang yang dalam orang yang bedah, orang yang dia lakukan pembedahan, tiba-tiba lepas pembedahan tu cek scan ada gunting tu tinggal dalam perut dia. Pernah berlaku. Saya tanya doktor kemungkinan berlaku. Jadi, tuan-tuan, doktor kata kalau nak buang balik mungkin jadi meragut nyawanya. Simpanlah pisau tu dalam perut orang tu. Itulah nyawa kita. Tuan-tuan, nyawa kita tu kalau duduk dengan kita lama, contohlah kalau dia keluar sekali dia takkan masuk balik dah, tuan-tuan. Dan kalau dia nak keluar, dia sangat susah nak keluar. Kenapa? Dia dah bersama dengan kita dah hampir lama. Itulah, tuan-tuan. Tapi disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang berikutnya, insya-Allah orang yang beriman Allah akan bagi dia satu kerahmatan dan kerihatan untuk dia, tuan-tuan. Dan orang kafir, dalam hadis yang saya akan berkongsi nanti, dia sebutkan orang kafir ni saat nak dicabut nyawanya bagaikan daging yang bagaikan daging basah yang terlekat pada duri yang ada dicabut. Dan bagaimana keadaan? Dan kita boleh bayang, kan? Kita hari ini kalau badan kita kena pada duri, kita nak tarik, tuan-tuan, kita tusuk dengan duri, nak tarik macam mana daging kita, tuan, boleh jadi daging kita tanggal. Begitulah dengan roh kita, tuan-tuan. Dan ingatkan kita, tuan-tuan,
mintalah berdoa hidup dengan iman, mati juga mati dengan iman. Mudah-mudahan Allah bagi keamanan, Allah bagi keamanan, Allah bagi keimanan ketika mana kita hidup, dan Allah bagi keamanan dan keimanan ketika mana kita mati. Hatta hin wa kulla hin wa nastaudi'ukumullah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu atas kekurangan yang Allah bagi kepada saya hakikatnya. Saya mohon maaf, mohon ampun jika terkasar bahasa, terkhilaf bicara, yang salah minta diperbetulkan. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, nashhadu wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.